masih sejengkal, jangan lautan dalam hendak diduga. Jangan. Setakat DAP tak ada masalah. Setakat Anwar dengan kekuatan luar negaranya, kita tak pernah gentar, walaupun saya tahu kekuatan antarabangsanya. Kita tak gentar. Sebab apa? Kita yakin bila kita berjalan dengan kalimah Allah, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kita juga berikrar tiap salat kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tidak berjuang untuk mencari redha manusia, kita berjuang hanya sahaja untuk mencari mardatillah. Sebab itu saya nak ulang, jangan ada kalangan pembangkang yang mulutnya celupa, sikit-sikit lihat, sikit-sikit nak melancarkan kononnya pergaduhan, nak melihat pertumpahan darah. Kita patutnya pertahan keamanan. Itu yang disuruh oleh Islam, bukannya dengan sengaja nak memporak-porandakan rakyat. Tapi kalau dah mereka berhajat sangat, pesanan guru saya, kita tak menjual, tapi kalau dah dijual tinggi sangat, kita bersedia beli pada bila-bila masa. Jangan tepuk susu di dulang, anak harimau tak dapat menyusu. Jangan pecah mentera hulu balang, nanti harimau hilang asu. Saya nak peringatan juga pada mereka. Biar putih tulang, biar berdentum guruh di langit, namun pantang pendekar Melayu selagi sekali melangkah, pantang undur tuan-tuan, insya-Allah taala. Saudara, kalau ada dulang di tangan, jangan biar jatuh terhempas. Kalau ada kuasa di tangan, jangan biar musuh rampas. InsyaAllah Kelantan bumi bertuah. Saya melihat di banyak tempat gelombang merah ini dengan semangat kebangkitannya. InsyaAllah bila sampai saat PRU yang ke-13 gelanggangnya dibuka, sudah bangkitkan semula ruhul jihad, perjuangan demi agama dan bangsa kita. Kita akan sekali lagi melihat Kelantan Darul Naim ini akan kembali kita rampas ke tangan UMNO dan Barisan Nasional, insya-Allah tuan-tuan. Kebangkitan guru-guru pondok pun saya nampak hebat. Semalam saya bicara dengan Tok Lah Keting, beliau pun semangat lain macam dah. Saya bisik pada dia, tuan guru macam mana rakan-rakan tuan-tuan guru di pondok-pondok lain. Dia kata ramai dah bersedia, tunggu masa dan ketika kita akan tumbangkan PAS di Kelantan ini, insya-Allah tuan-tuan. Pendeharkaan yang dilakukan oleh PKR dan DAP di Pulau Pinang sudah keterlaluan. Dah banyak kali saya terang di banyak tempat. Tapi punca yang sebenar saya melepaskan jawatan bila saya dah tak tahan lagi. Segala perkara yang saya nak bela kepentingan Islam dan Melayu, semuanya ditekan hebat. So saudara, mana mungkin tenang jiwa. Bak kata Tan Sri P. Ramlee, makin ku renung berdetuk-detap. Jeritan batinku tuan-tuan, nyari tak nyanyi lagu tu je kan, suara boleh tahan juga. Sebab tu masa jadi Kepala Ketua Menteri, orang tanya, you ni kenapa tak pernah pergi berehat pun? Saya tak nak berehat macam mana. Saya seorang saja exco yang tak guna peruntukan 15,000 setahun sekali untuk bawa keluarga berehat di London ke Paris ke New York. Saya tak guna pun, tak tergamak. Tapi DAP, Guan Eng dan lain semua habis jalan merata dunia. Saya tak pergi karena saya katakan ini rakyat, kepentingan Islam dan Melayu masih banyak perlu dibela. Mana mungkin saya, Kepala Ketua Menteri, nak meninggalkan rakyat macam itu sahaja hanya untuk nak berehat dengan keluarga. Saya tak reda. Kerana kita bekerja demi kepentingan amanah yang Allah beri pada kita. Kita akan menjawab di depan dia nanti. Sebab itu, bila banyak saya angkat kepentingan orang Melayu dan Islam ditekan, sehingga satu masa Datuk SS, State Secretary, panggil saya masuk dalam pejabat. Dia kata dengan saya, dia kata, "Habis simpati dengan you." Saya kata, "Kenapa tu?" Dia kata, "Macam mana you nak tahan ni?" Sebab dia duduk dalam exco, dia tahu saya seorang nak lawan lagi 9 yang lain. Kalau bersilat 1 lawan 20 pun tak masalah. Ini politik demokrasi. Ini dia numbers game tu Datuk saya. Numbers game, kita suara seorang, 9 lagi semua duk tembak, gajah mati. Jenuh macam mana ni? Angkat kena. Saya beritahu Anwar, rupanya di belakang dia tibai saya balik. Saya tak gentar. Nah, sebab itu bila sampai Februari 2009, ini kemuncaknya. Februari 2009, ketika exco meeting berehat tengah hari, exco lain bangun pergi makan, saya pegang tangan Guan Eng.
Saya kata, saya duduk sekejap, nak cakap dengan you hati ke hati. Cik, kita bermula satu geram lah. Dan saya tak betul tuan-tuan, bukan rekaan ni, kisah benar belaka. Saya minta ada duduk, saya kata ni saya nak tanya sikit. Saya kata pada Guan Ing, you tahu ke tidak jawatan timbalan ketua menteri ini diwujudkan di Pulau Pinang ni kerana apa? Apa sebabnya? Lim Guan Ing kata pada saya, dia kata, I rasa I tahu tapi tak payah you cerita lah, you cakap lah. Jadi saya kata, okey fine. Kalau macam tu saya kata, jawatan timbalan ketua menteri di Pulau Pinang ini diwujudkan kerana dua perkara. Pertama, untuk membela kepentingan Islam di Pulau Pinang. Yang kedua, untuk perjuangkan kepentingan dan bela maruah orang Melayu di Pulau Pinang. Jadi saya tanya dia, now, you tahu atau tidak? Jadi Guan Ing jawab balik, ya, yes I know. Bila dia kata yes I know, saya terus tanya kat dia, kalau you dah tahu perkara itu, kenapa you buat macam-macam untuk sekat saya, halang saya dan susahkan saya untuk saya pertahanan laksana tugas asasi saya demi agama dan bangsa saya? Kenapa? Bila saya tanya Guan Ing macam itu, dia jawab balik, dia kata, susah sebenarnya ni. Saya tanya balik dia, apa yang you susah? You ketua menteri, susah agung di AP, apa yang susah? Lim Guan Ing jawab, dan jawapannya ni yang amat mengguris hati saya, yang menyebabkan saya tak tulis belakang dah. Dia kata pada saya, dia kata, I tak boleh benarkan you buat semua tu. Guan Ing kata, sebab orang-orang di AP dia tak suka dan tak mau dan tak benarkan saya sebagai timbalan ketua menteri, bawa terang-terang dan bawa banyak sangat agenda pembelaan Islam dan Melayu di Pulau Pinang. Ini terang-terang dia betul. Ketika itu saya dengan dia duduk one by one. Allah sebagai saksi apa yang dia cakap. Tak ada seorang berpimpinan PAH yang tahu dah ada benda ni. Sebab itu saya kata jangan cakap banyak dengan siapa PAH dan PKR ni. Bila dia sebut benda tu, saya kata dan kalau macam tu macam mana saya nak laksana tugas saya ni? Bukan you saja bos saya. Dalam konteks politik ni, Anwar di atas, satu lagi saya kata saya ada bos yang lagi tinggi daripada semua yang ada. Saya ada Allah SWT ni yang saya nak jawab. Macam mana saya nak jawab di Yaumil Mahsyar nanti? Bolehkah saya nak kata bila Allah tanya, ya Allah, ya Rab, saya nak jawab dengan apa? Ya Allah, ya Rab, aku masa timbalan ketua menteri tak boleh nak laksana pembelaan antara Islam dan Melayu di bangsa ni kerana sebab Anwar Ibrahim dan Lim Guan Ing tak bagi. Boleh nak jawab macam tu? Mampu saya yang kena balun dalam sana? Dia kata, no, saya tak reda. Biar putih tulang, biar makan pasir, biar hilang segala jawatan, biar hilang segala kemewahan duniawi, namun untuk khianat agama dan bangsa saya tak reda, biar sampai hujung nyawa saya. Itu prinsip saya. Sebab itu lepas itu saya terus bergegas ke Kuala Lumpur. Esoknya saya berjumpa Anwar, saya kata, I cannot stand anymore. This nonsense, saya kata. Saya beritahu Anwar, saya dah beritahu you macam-macam dah perkara sebelum ni. Saya SMS pada Anwar banyak secara sulit. Saya beritahu pada dia perkara yang Guan Ing buat di Pulau Pinang ni akhirnya boleh menyebabkan survival orang Melayu dan Islam akan rosak dan jahanam. Tapi sayangnya rupanya selama ini Anwar hanya berlakon drama minggu ini. Depan saya dia janji, dia takut saya mengamuk saya, dia tahu dia tak berani dengan saya, dia tahu kalau saya mengamuk saya lawan. Saya lawan sampai saya tak kira siapa pun. Sebab kita hanya gentar hanya pada Allah Ta'ala sahaja. Kita tak gentar pada manusia dan makhluk lain selain Allah. Dan kalau bicara tentang perjuangan, saya dah lalu perjuangan yang bukan mudah. Nak apa? Nyawa telah saya beri untuk perjuangan. Di mana tak pernah rasa susah. Lalu semua kesusahan. Untuk susah sekali lagi, tak ada masalah. Demi Islam, demi rakyat, demi bangsa Melayu dan tanah berdaulat ini, kita sedia walau hingga hujung nyawa, tuan-tuan, insyaAllah. Sebab itu saya pesan pada Anwar, saya kata tak boleh dah, you kena bertindak. Dia tak buat juga, akhirnya saya yang kena. Mereka konspirasi di belakang, tuan-tuan pun perasan, mereka fitnah saya. Mereka fitnah kononnya saya ambil rasuah. Saya tak gentar. Saya dah kata la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Wallahil azim, saya tidak pernah ambil walau satu sen pun dari haram sebagaimana pokok tu fitnah dan tuduh saya, tuan-tuan. Dan siapa saja fitnah saya ni, saya kata nanti selagi tak minta maaf berhadapan dengan saya di mahkamah Allah di Yaumil Mahsyar nanti, saya tak gentar. Mereka fitnah keterlaluan. Perkara yang kita tak pernah buat difitnahkan. Ini datang daripada siapa? Pokok Melayu PKR, pokok PAH yang bersekongkol dengan Anwar. Tergamak fitnah saudara se-Islam. Bukan mereka tak tahu, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kita belajar ilmu agama, kita tahu ar-rashi wal murtashi finnar.
Orang yang memberi dan juga menerima rasuah semua dalam neraka jahanam. Kita tak buat kerja hina macam itu. Sebab itu saya berani cabar. Saudara boleh tanya seluruh rakyat Pulau Pinang, pernahkah saya walau satu saat pun